Assalamualaikum, bertemu kembali dalam rancangan Sembang M&M. Rancangan sekarang Mak kan. Sembang M&M. Saya Mimi Saleh dan Mak Hajah Rahmah Saad. Mak, bila kita cerita mengenai penulisan ni kan, ya, okay. Lepas tu Mak pun dah daripada 48 tahun jadi wartawan, ya. Jadi masa jadi penulis. Jadi penulis. Wartawan Mak berapa 5 tahun di utusan, kemudian Mak pergi ke syarikat kita lah 20 tahun kan. 30 tahun lah. Yalah 35 tahun sebagai wartawan. So bila Mak dah jadi wartawan lah zaman dulu kan, Mak jadi wartawan, boleh tulis apa saja ke? Dia tak boleh kalau dia ada undang-undang dia. Ada etika dia. Etika Kewartawanan Malaysia nama dia. Jadi dalam dia ada panduan lah, apa yang boleh tulis, apa tak boleh tulis kan. Dan juga macam kat office tu selalu majikan panggil lawyer lah, peguam ni datang memberi ceramah. Misalnya kena faham akta hasutan, akta fitnah, entah macam-macam lagi akta lah tentang yang melibatkan penerbitan kan, yang boleh kita disabit dengan kesalahan. Jadi kita memang kita macam wartawan, penulis yang sebagai wartawan ni memang kita tahulah. Even Mak sampai sekarang pun masih terikat dengan inilah, dengan etika, dengan akta ni lah, dengan akta kewartawanan ni. So kira maksud Mak bila dah sekali diterapkan dengan etika kewartawanan tu, dia dah macam dah jadi sebati dah kita dah tahu apa yang boleh, apa tak boleh kan. Bila kita tengok orang tulis ni rasa seriaunya, mana boleh tulis macam ni, macam itulah. Jadi dia ada sebagai penulis ni memang dia ada akta lah. So macam Mak dulu jadi wartawan memang telah didedahkan dengan akta hasutan, fitnah dan sebagainya. Jadi kalau macam sekarang kan kita dah ramai penulis, terutama suaterbit, maknanya penulis yang terbit sendiri kan. So adakah mereka juga terikat dengan mana-mana etika ke, akta ke? Dia kalau akta kewartawanan ni boleh diguna pakai sebab dia macam menyeluruh lah untuk semua penulis kan. Walaupun dia khusus kepada pengamal media kan. Macam wartawan, penerbit, apa semua dia mesti ikut peraturan guideline yang dalam mengikut satu guideline supaya undang-undang ini dipatuhi kan. Tapi Mak ingat kalau macam penulis ni kita kita ada etika lah. Etika penulisan kan. Etika kita sebagai penulis. Semua dalam kehidupan kita ni kan ada etika tu. Antaranya apa Mak? Nak pakai baju ada etika. Nak makan nak makan ada etika di meja makan, etika di pejabat. Etika ni macam peraturan kan. Peraturan. Jadi kita sebagai penulis ni pun ada etika juga. Tak boleh sembrono je kita mentang-mentang lah kita pandai menaip kan. Kita pandai buat ayat, kita ayat semua kan. Tak boleh kan. Propaganda negara kan. Bukan saja propaganda negara, masyarakat pun, negara dah tentulah kan. Dalam masyarakat kita pun akan jadi propaganda. Tapi Mak, bukan ke orang selalu kata kan bila kita menulis ni itu ialah manifestasi luahan perasaan ataupun imajinasi seorang penulis kan. Dia tak puas hati dengan pemimpin, dia tulis. Dia tak puas hati dengan seseorang, sesuatu kan, fenomena dia nak terangkan. So dia tulis. So itu dia punya luahan lah. So kalau macam tu tak boleh lah kita nak tulis apa saja. Tak boleh kalau pasal dia tak boleh melibatkan orang macam mengaibkan orang, menjatuhkan maruah orang, memfitnah orang, tak boleh menghina orang, tak boleh. Kita tak boleh menulis sesuatu yang merangsang emosi orang kalau. Merangsang macam mana Mak? Macam kita merangsang emosi marah dia kan. Dia jadi marah ke kan. Tak boleh. Sebab ini etika kan, dalam penulisan ni etika. Tapi Mak, kalau kita buat fiksyen kan, macam kita tonton filem jugalah. Kan bila kita tonton filem, kita baca kan sepatutnya dia mencetuskan emosi kan. Suka ke, sedih ke, marah kan. So di mana limit
ataupun di mana sempadan antara boleh dengan tak boleh tu? Kalau dari segi emosi tu okey, kita nak melahirkan kemarahan ke kebencian ke apa, tapi jangan kita melibatkan sesuatu figura lah. Kita melibatkan yang orang tahu baca, ni dia cerita tentang apa ni. Kalau ada nanti satu orang hamba Allah ni pergi report ke apa ke, kena kan. Jadi benda ni tak berbaloi lah kat Long kan. Kita tak berbaloi. Memang ramai orang suka baca kan tulisan-tulisan yang sensasi ni. Tapi kita kena berhati-hati sebab kita ni hidup bermasyarakat. Betul. Kan. Dia ada norma-norma dia lah, ada budaya dia. Betul. Jadi dia tengok tempat je kat Long. Kalau misalnya di Malaysia ni tidak dibenarkan kan, katakan di negara kita tak boleh, tapi kalau kita duduk di London ke di Amerika ke, mungkin benda-benda tu boleh ditulis kan. Cakap terang lah mak, macam cerita macam buku lah, buku yang seks keterlaluan kan. Kalau dekat di sini tak boleh kan. Dekat Amerika 50 Shades tu boleh popular, dijadikan filem lagi. Kalau kat Malaysia buat buku macam tu mak, orang dah siap bakar buku tu buku kan. sensasi memang di sini tak boleh lah, pasal kita beragama Islam kan. Mak pernah juga tulis satu buku yang kandungannya seksual lah, tapi ni seksual dari segi education. Mak gabung dengan Dr. Ismail Tambi kan. Buku tu, kalau ingat ke buku tu nama dia? Muni yang type. ED kan, erectile dysfunction. Macam mana kalau nak tanya Kak Ramah ni memang pakar lah tentang mati pucuk ni. Erectile dysfunction kan. So bila even kita bercakap dekat video ni pun kan, kita pun kena berlapik sebab kita pun ada etika untuk berbicara mengenai sesuatu topik. Itu sebab bila kalau kita tonton dokumentari, dia akan ada disclaimer sebelum tu. Dia kata viewer discretion kan, maknanya perhatian penonton diperlukan, ada grafik, ada perkataan dia kemudian ada pula kod kan, Finas keluarkan kod XX lah, tontonan umum. Jadi untuk buku pun Muni rasa tu sebab di depan tu sekali kan kita dia ada tulis kan, kisah ini tidak ada kena-mengena dengan sesiapa kan. Itu disclaimer lah. Betul. Maknanya dia tak ada kena-mengena. Kadang-kadang ialah dalam kehidupan benda ni interrelated kan. Betul. Maknanya pengalaman kita sama dengan pengalaman dia kan. Mana ada yang kita yang lebih kurang sama je. Lepas tu mak, masa kita buat majalah Persona dulu, dia bila kita buat majalah, kita terikat dengan KDN, Kementerian Dalam Negeri. Ini berbeza dengan buku. Buku dia tak terikat dengan mana-mana kementerian secara langsung. Sebab ramai orang ingat bila kita tulis buku kan, kat belakang tu ada barcode kan. Ada kod lah, kod kan. Jangan salah faham itu ialah macam kod wajib. Tak ISBN ialah kita dapatkan daripada Pustakaan Negara. Jika nak atau tak nak kan. Betul mak Maknanya kalau katalah kita ada follower ramai, kita buat katalah multi level, kita ada ramai follower yang mahukan buku daripada kita tak nak hantar kat Pustakaan Negara pun okey. Tak payah letak barcode. Okey. Lepas tu tapi majalah mesti. Majalah terikat dengan Kementerian Dalam Negeri. Bawah Muni tak ingat sebab dulu selalu saya yang pergi hantar lah dekat Putrajaya, di bawah Permit Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya saya memang kena hantar majalah ke KDN setiap kali isu dan mereka pantau. Muni nak cerita ni masa buat majalah Persona. Majalah Persona ialah majalah yang kita anggap macam semi pendidikan sebahagian pendidikan, sebahagian sensasi. So pendidikan dari segi kita ialah dari segi perubatan lah kan. So bila perubatan itulah macam cerita Ismail Tambi So siapa yang kenal orang tahu sebut Ismail Tambi orang tahu. Dr. Ismail Tambi dia selalu mengenai penyakit lelaki lah. So saya pernah dihubungi oleh pegawai KDN. Mereka bertanyakan mengenai gambar gambar mengenai ED lelaki tahulah ED, erectile dysfunction. So pegawai tu tegur syarikat kita untuk tidak meletakkan gambar tersebut. Cara kita kami dulu bila kita dari segi etika ialah kita tak letak gambar
gambar real kita lukis semula, itu pun mereka tak benarkan. So masa tu saya jadikan hal ehwal korporat masa tu saya beritahulah sebab ini dari segi perubatan. Ini ya kita punya reason sangat kuat dari segi perubatan, tapi pegawai KDN minta supaya kita cuba elakkanlah. Jadi dari segi ini memang kita masa buat majalah memang sangat terikat dengan akta lah, benda hasutan, fitnah. Dia orang baca sebab dia orang baca. Dia baca, dia belik satu persatu. Ayat-ayat semua dia baca. Betul. So bila buku dia tak terikat dengan akta secara langsung macam tu, sehinggalah dia diadukan kepada KDN. Jadi yang kita nampak barcode kat belakang ISBN tu itu pustakaan negara punya barcode. Jadi mungkinlah bila dia menyentuh sensitivity kan, macam Mak kata tadi, etika menulis kan. Jadi bila orang adukan je kepada KDN, buku tu akan mula dipantau lah. Jadi itu mungkin bila Mak kata etika, banyak kan, banyak buku-buku yang kena ban kan. Tu maknanya ada orang baca lah. Ada orang baca, ada orang adu. Dan dia menyentuh sensitivity dia sebagai seorang pembaca. Dan diadukan kepada kepada ni KDN. Dia baca ni apa, dia orang akan ambil tindakan lah. Jadi kalau kita tak tulis benda-benda macam tu, kita tak tahu kan. Sehinggalah ya ke, rupanya ada ke undang-undang ni. Ni baru kita tahu kan ada undang-undang, ada undang-undang fitnah, ada undang-undang ada undang-undang apa lagi, hasutan, plagiat pun ada. Plagiat pun ada kan. Tapi Mak, bila kita sentuh pasal plagiat kan, kita sentuh sikit sebab kami bukan lawyer kan, kita berbincang je lah kat sini. Bila kita cerita pasal plagiat kan, orang ada cakap macam ni tau Mak, kalau kita ambil daripada satu rujukan, ia dinamakan plagiat. Tapi bila kita mengambil dari pelbagai rujukan, sumber rujukan, ia dinamakan kajian. Okey. So pada pendapat Mak lah, di mana sempadan, ni cerita pasal sempadan juga sebab dia etika kan, dia ada sempadan boleh tak boleh tu kan. Di mana sempadan untuk kita menulis benda tu, kita ambil pelbagai rujukan. Macam mana kita nak pastikan benda tu ialah sebenarnya kita punya original idea, kita hanya ambilkan orang lain tu hanya sebagai rujukan. Kalau kita buat rujukan, kita kena tulis kredit tu menurut siapa kan. Kita buat rencana, kata kita buat satu rencana mengenai sesuatu, kemudian kita nak elaborate, kita nak perincikan kita punya idea tu, kita masukkan pendapat orang ni menurut siapa-siapa ni, ni berdasarkan, maknanya dia hujah kita tu diperkukuhkan kan. Kita punya hujah tu disokong oleh pendapat pakar ke whatever lah kan. Macam kata Mak buat dulu kata program TV tu, satu hujah tu kata mengenai sungai kan. So Mak datangkan satu pensyarah lah, pakar tentang sungai, dia akan menceritakan lebih lanjut tentang sungai kan. Jadi kita jangan buat macam tu kita punya ilmu, sebab kita tak ada pengetahuan tentang tu, kita quote orang lain ya. Jadi apa-apa benda yang kita nak quote, kita kena sebut nama orang tu, kena kredit, bagi kredit ya. Even kalau Mak baca lah, ada baru-baru ni pun ni kawan-kawan Facebook Mak juga, dia punya dia ada kata-kata dia yang dipetik oleh beberapa orang kan. Dia pun merungut jaga dalam Facebook, kemudian orang yang petik tulisan dia punya quotation tu padam lah. Jadi kadang bukan kita sengaja, bukan orang ni sengaja, tapi dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa benda ni adalah satu etika, dia tak boleh ambil orang punya. Betul. Yang copy paste tu. Kalau nak tulis copy paste, kemudian bubuh nama, kredit siapa kan. Kredit siapa. Jangan bila orang baca tu kita ingat kita yang tulis. Tapi bukan kita tulis, kita ambil daripada orang punya. Tak boleh. Ni termasuk dalam moral lah. Moral kita sebagai penulis, ataupun sekarang orang cakap apa, integriti. Integriti kita sebagai seorang penulis kan, kita tak boleh
tulis sesuatu yang boleh mencemarkan nama kita. Dia orang cop, jangan dia tu, awas tu nanti. Kan. Memang okey Mak, kita pernah tulis, kita pernah sembang lah isu ni bila kita kata idea ada di sekeliling kita kan. So macam mana kita nak pastikan idea tu, sebab idea kita tak boleh nak copyright kan, kita tak boleh nak daftarkan ini idea kita kan di copyright kan. So macam mana dari segi penulisan kan, idea tu, contoh dia macam contoh katalah isu domestic violence kan banyak kes keganasan rumah tangga kan. Jadi kadang-kadang bila kita baca cerita tu sama macam cerita orang ni. So macam mana kita nak pastikan idea tu tak sama macam orang lain. Nanti orang kata ini plagiat, sedangkan tak. Kisah kita kan dia main dalam salah satu kisah tu dah ada main story dia kan. Kita main story, kita ubah cerita tu, jangan exactly macam tu kan. Dia boleh, kita ini nama dia kreatif kan, kita ubah main cerita tu ada domestic violence kan, tapi kita ubah cerita dia. Kalau cerita orang ni kata kena pukul, kita buat pula penderaan oral punya penderaan lah, lisan kena maki, kena apa semua, kita buat cerita lain, tapi dia punya basic itu domestic violence kan. Kita sebagai penulis ni kita ada satu kepuasan tau kalau kita tulis tu originality kita punya kan. Tu kalau kita kata kita penulis tapi kita ambil orang punya tak ada bermakna kita sebagai seorang penulis kan. Tapi Mak, macam ada setengah orang bila dia nak menulis ni kan, sebab dia rasa macam dia ada dapat satu rasa macam dapat pengiktirafan lah bila keluar buku kan, kata aku sekarang seorang penulis. Nak cepat lah. Nak rasa that feel dah jadi penulis kan. So dia kata tak apalah, aku cedok lah mana-mana idea kan. Tak boleh, itu etika. Itu maknanya kita tak beradab lah. Kita tak beradab lah dalam penulisan kita. Sebagai seorang penulis, kita tak beradab ya. Kita mengurat tu lain ini juga kan. Ni ambil langsung isteri orang tu, tak minta izin kan. Tak boleh ya. Orang hasil karya orang tu kita tak boleh. Ni kita takkan saya macam kita nak ambil tak ada kepuasan lah. Tak tahulah, mak tak faham, mak tak faham lah dari segi ni kan. Tapi kalau orang nak mencuri ni bukan dia kira tu kan, dia ada hobi dia kan. Macam kan pergi kat supermarket orang kan, mencuri dia tak rasa yang dia mencuri, dia memang rasa itu hak dia. Aku nak ambil lah, aku nak cubalah tengok kan. Dan lagi satu kat tentang penulisan ni, sebelum mak terlupa lah. Kalau kita menulis kan untuk surat khabar kan, macam kita buat puisi ke, buat cerpen ke, hantar pada satu surat khabar je. Jangan yang ni kita pun hantar kan, kita hantar ke tempat lain kan, gelojoh sangat. mengorat banyak sangat. Tak boleh. Itu nanti etika, bergaduh orang tu. Nanti orang ban. Itu etika dalam penulisan. Jangan hantar satu karya kepada banyak media kan. Sebab satu persatu kan. Kemudian kita pun jadi penulis pun takkanlah kita bergantung harap pada satu karya kan. Jadi kita tulis kan. Yang karya ni tulis hantar kat surat khabar ni, yang karya ni hantar kat surat khabar ni. Barulah kita jadi kreatif. Betul. Mak ingat dulu kat Long satu kita punya karya dulu, buku, sebuah buku di inilah dia plagiat oleh satu penerbit kan. Tu masalahnya bila dah berbincang, masalahnya penulis tu sebelum dia tamat dengan syarikat kita dia dah pergi hantar manuskrip tu pada syarikat lain. Jadi syarikat tu pun terbit juga. Syarikat kita pun terbit juga kan. Lepas tu ada orang bagi tahu lah, ini dah kalau kita tak tahu kan, orang report dia kata Kak Ramah ni buku ni ada exactly ni macam mana ni. Jadi dia hantarkan buku ni pada pengedar lah. Dia hantar buku ni pada mak. Semua mak pergi jumpa KDN kan. Cuma nak mengadu je kan, nak tanya pandangan dia macam mana buku ni macam ni. Terus kat Long kena rate langsung. Satu buku dapat 10,000. Dia punya apa tu,
hukuman pada masa itulah. Dia settle outside court lah. Jadi itu pun tak tahulah penulis ni faham ke tak faham kan. Saya rasa dia tak faham. Dia terkenal lah. Dia seorang doktor perubatan ya. Kita masih kawan lah dengan dia kan. Cuma Murni rasa sebab dia dalam bidang yang lain. Jadi tak ada siapa bagi nasihat kat dia yang tak boleh menghantar manuskrip yang sama ke dua penerbit yang berbeza kan. Satu dah terbit, lepas tu belum habis kontrak dia dah nak hantar kat tempat lain kan. Tak boleh. Jadi sesiapa kat luar sana yang penulis baru tak boleh jangan gelojoh sangat hantar satu persatu ke penerbit-penerbit. Jangan tulis satu karya, tulis pelbagai karya, hantar ke tempat-tempat lain. Jadi ini kadang-kadang kita panggil ignorance lah. Ignorance tak tahu kadang-kadang kan. kita tak ambil tahu. So dalam industri kita perlu ambil tahu lah. Dia dalam penulisan kalau yang penting kan, kita niat kita kat long. Niat kita menulis tu kerana apa? Kerana kalau kita sebagai seorang Islam ni, kita kena niatkan kita mencari keredaan Allah lah. Maknanya kita menulis tu apa yang Allah suka. Sebab malaikat ada di sisi kita yang akan mencatat apa yang kita tulis kan. Ini termasuk juga macam tulis kat status kalau Facebook kan, tulis dekat komen kan, semua dicatat oleh malaikat lah. So kita membuat benda simple aja. Kita buat sesuatu yang diredai Allah lah, yang Allah suka. Tapi Mak, sekarang bila dah ada media sosial kan, orang semua rasa dia seorang pejuang, keyboard warrior kan. So semua orang rasa dia mempunyai hak untuk bersuara, berhak untuk memberi komen kan. Tapi yalah, dalam hal ini etika lah, dia ada unspoken rule. Macam mana cara yang sewajarnya untuk kita menulis kemudian di platform mana kan. Ada setengah orang memang dari segi fitnah memfitnah kan. Jadi menghina kan. Jadi so kita tulis ni yang membawa unsur-unsur dakwah, pengajaran yang boleh memperbaiki taraf pemikiran seorang, taraf hidup, yang memberi motivasi, yang memberi inspirasi pada orang lain lah, yang menceritakan yang baru ni kalau Mak buat antologi mengenai dengan anak Felda kalau anak Felda. Jadi Felda ni memang pada satu zaman dulu kan, pada satu ketika awal-awal dulu memang sangat susah loh. Memang pasal Mak pernah interview ada untuk Mak punya program TV dulu kan. Mak tahu kehidupan mereka sangat susah. Tapi ramai daripada anak-anak Felda ni boleh berjaya. Macam mana Kak Long? So Mak cakap dengan penulis ni, mereka mesti memberi satu inspirasi lah kepada pembaca, macam mana mereka keluar daripada kepompong kemiskinan tu kan, melawan takdir ni. Maknanya asal mereka dulu susah kan, tapi macam mana mereka keluar daripada kemiskinan ni. Jadi itu kita bagi inspirasi kepada pembaca lah. Jadi tak kira lah mana satu dua orang yang baca tulisan kita dia terinspirasi pun kita dapat pahala juga kan. Betul. Jadi itu yang penting lah. Daripada kita tulis menghina orang ke apa ke kan. Dan Mak ingat lagi satu Kak Long kan, kita baca status kat Facebook ni, kalau nak cari menantu Long, kalau kita nak cari menantu, kita tengok status dia. Katalah kita kenal tengok gaya penulisan lah. dia. Kalau dia kata hentam-hentam, ni tak boleh ni jadi menantu ni, tak boleh ni. Tak ada, kadang-kadang lah kita menganggap, ni kalau jadi menantu. Macam tu yang Mak cari menantu Dan kita tengok lah yang kalau yang perempuan ke yang lelaki, tak boleh ni. Kalau nak jadi besan ke, jadi pak mentua ke mak mentua ni, tak boleh ni. Ni kaki gaduh ni kan. Tulisan kita tu mencerminkan kita loh, mencerminkan pasal benda tu terbit daripada hati kita kan. Betul. Kalau Mak tak pernah mencarut, maki orang apa semua, dia dah tak tergamak kalau nak tulis tu. Nak tulis kat status tu tak tergamak kan. Dia hanya kita yang kebiasaan kita menggunakan perkataan-perkataan tu aja yang akan lahir dalam ni kan. Jadi Mak pun tak pernah dah sejak dalam Facebook, dalam medsos ni baru mak tahu kan betapa orang meluahkan perasaan ni dengan begitu hebat sekali kalau. Tapi itulah bila kita cerita pasal
etika kan. Benda ni bila kita cakap tadi benda ni banyak unspoken rules kan. Jadi bila kita mungkin ada orang akan bertanya yang baru nak mula menulis kan. So kat mana nak cari information, maklumat-maklumat mengenai ini kan. Benda-benda ni lah dari segi etika, apa yang do or don't kan. Jadi satu pendapat saya itulah, ini kami punya rumusan, bukan rumusan, kita punya semangat. Ini saya berdua lah melalui Sembang M&M, kami punya sumbangan kepada industri kan. Yang sikit ni kan kita punya sembang kan. Jadi sekurang-kurangnya siapa yang menonton di luar sana boleh kongsikan kawan-kawan lain bahawa menulis ni kita boleh menulis apa saja, tapi kita terikat dengan etika lah. Dia ada undang-undang kan. Jadi selebihnya kita tak sempat nak cerita kat sini lah. Yang undang-undang tu makna memang khusus lah. Jelas. Yang etika ni maknanya adab kita lah. Adab kita ni ada yang termasuk unspoken rule lah, yang tidak bertulis, tapi kita tahu tu kita tak boleh buat. Dalam semua kehidupan kita lah, kita tak boleh fitnah, kita tak boleh hasut orang, kita tak boleh apa lagi kalau tulis yang tak elok-elok ni tak boleh. Lepas tu dia bukan pasal macam mana dia macam contoh kita nak menggunakan perkataan pun kan. Macam zaman dahulu kalau kita baca buku-buku dulu, dia ada sebut perkataan-perkataan yang berbentuk perkauman tapi bila perubahan zaman dia dah ada banyak political correct. Macam juga sekarang dah ada anak istimewa. Kita dah kurang menggunakan perkataan anak cacat. Kita dah guna perkataan itu. Lepas tu apa lagi banyaklah perkataan-perkataan yang kita berubah ikut perubahan zaman dan dia terikat dengan political correct. Jadi macam kita dah tak sebut janda, kita sebut ibu tunggal. Jadi bila kita baca buku zaman dulu dengan zaman sekarang pun dia ada berubah Jadi kita tak boleh kata dulu orang dulu boleh kan. Kita tak ini etika lah, maknanya dia unspoken rule ikut zaman Jadi mak punya pendapat macam mana dari segi penulisan macam tu? Iyalah, memang kita pada satu ketika dulu memang kita tulis macam tu boleh kan. Tapi apabila masa berlalu kan, apabila kesedaran dah semakin semakin tinggi kan, terutama dari segi perkauman lah, atau isu-isu sensitif kan, kita dah tak boleh lagi tulis perkara-perkara macam tu. Betul. Jadi penulis kena aware lah, apa yang boleh, apa tak boleh. Baca surat khabar, tengok apa benda misalnya orang kena tangkap pasal plagiat ke, orang bercara, ambil tahu orang bercara di mahkamah pasal kes-kes menghasut ke. Jadi kita ambil tahu. Jadi kita jangan tulis macam tu. Betul. Lepas tu macam tadi kan kita sebut bila kita kata penerbit, penulis perlu ambil tahu, pada pendapat Mu ni pembaca juga harus ambil tahu hal ini. Sebab bila kita cerita mengenai integriti kan, dia melibatkan masyarakat, komuniti masyarakat Jadi pembaca pun perlu ambil tahu jika topik yang dibaca apa yang dibaca tu kita rasa macam tak patut dia tulis macam ni kan. Macam contoh ni lah mak, yang ada satu mamat Bangladesh yang baru kena usir daripada Malaysia. Dia memberi pendapat di dalam satu rancangan yang sangat memburukkan nama Malaysia. Dia tak betul tapi dia memburukkan. Jadi kena usir. Jadi maknanya dalam hal ini pun pembaca perlu cakna apa yang dibaca. Jika ia menyentuh sensitiviti negara, orang perseorangan, agama khususnya kan, itu pembaca boleh buat aduan. Jadi ini hak pembaca juga buat aduan. Jadi Muni rasa bila kita sebut integriti, etika ni dia menyeluruh lah, bukan sekadar penerbit dengan penulis. Iyalah, especially kalau penerbit lah, sekarang banyak yang surat terbit kan. Surat terbit dah memang terlibat dengan undang-undang lah. Jadi kena, walaupun benda tu satu buku saja ke, walaupun tak serius ke, kena berhati-hati. Mana bukan semua buku kita boleh terbit Betul. Kita tulis buku agama misalnya, tapi buku agama tu tak betul kan.
Kita tulis buku mengenai perkauman tak boleh, mengenai sexuality tak boleh kan. Jadi kena berhati-hati. Kita ingat kita ada duit untuk terbit sendiri pun tidak bebas ya. Tidak ada kita dilingkungi oleh undang-undang lah. Money cannot buy honor. Duit ni bukan boleh beli segalanya, tak. Jadi sebagai seorang penulis kita kan, walaupun kita ditawarkan ya, sebab bila kita kata penulis, ada pelbagai bidang penulisan ya. Jadi ghostwriter, jadi scriptwriter. Jadi di situ kan kita kalau imbuhan duit tu kan. Kadang sebagai ghostwriter pun kadang orang suruh tulis kan. Tulis suruh buat macam ni, kisah-kisah macam ni. So kita tengok di imbuhan dia besar kan. Kita pun ambil. Tak boleh. Nanti yalah pada zaman dulu kan, ramai yang buat jadi ghostwriter ni sampai pun ramai mak. Tapi sekarang tak tahulah ghostwriter sekarang dia ghost betul-betul ke tak. Yang dulu memang ghostwriter betul-betul sampai orang kena tercabut jawatan dia pun ada kan. Jadi boleh, penulis ni memang dia ada power. Kalau dia ialah kalau dia tak, dia memang tajam kat long daripada mata pedang kan. Jadi boleh jatuh, seorang pemimpin pun boleh jatuh kerana penulisan. Betul. Jadi sebab bila dia menyentuh emosi, emosi ni ialah dari segi marah, dari segi semangatnya pun boleh datang daripada penulisan. Jadi semua yang terlibat dengan bidang penulisan ni kena aware. Betul. Kita ada seminit kena aware lah. Semua yang terlibat dengan bidang penulisan ni kena aware. Ada undang-undang ya. Betul. Ada undang-undang yang bertulis ya, undang-undang yang bertulis, dan juga ada undang-undang yang tidak bertulis yang kita kena patuhi. Betul. Jadi kita rasa kita bebaslah daripada rasa bersalah dan sebagainya lah. Pasal kita menulis ni hanya kerana Allah Ta'ala untuk mencari keredaannya. Betul. Pada pendapat saya, penulis ni ialah insan terpilih tau mak. Tak semua orang boleh menulis sebenarnya. Walaupun kita kata semua orang boleh menulis, tapi untuk menjadi seorang penulis tu ialah memang insan terpilih, diberi ilham, diberi kekuatan tenaga mental, fizikal untuk menulis ni. Jadi bila kita jadi insan terpilih, kita perlu lihat kita diberi satu amanah tau. Betul. Amanah ni lah yang kita kena ingat, kita kena jawab dengan siapa nanti. Dan tanggungjawab kalau. Dan tanggungjawab. So memang kita di dunia ni tanggungjawab kita dengan akta ke apa benda lah kan. Tapi kita kena faham bila kita insan terpilih, kita kena jawab dengan dia. Jadi bila jawab dengan dia, kita tak tahulah, kita takut hukuman yang itu. Dia tanya dulu, kamu masa kat dunia dulu kamu tulis tentang apa? Kenapa kamu tulis macam tu? So masa tu mulut tak boleh cakap kan. Tangan ni lah yang akan cakap kan. Jadi part ni kita sebagai seorang penulis selalu beringat yang kita ni memang istimewa. Kita diberi ilham diberi bakat, diberi kemahiran dan diberi itulah dorongan untuk menulis sesuatu yang baik. Jadi Muni rasa kan kita jadi penulis ni memang kena usaha untuk tulis yang terbaik lah. Jadi jika sesiapa yang suka video ni, boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Jika ada komen, ada pendapat, ada cadangan topik akan datang pun boleh tulis di bahagian komen. Jadi sehingga ke lain masa, saya Mimi Saleh dan Mak Hajar Rahmah Saad mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.